Hello semua, tunggu sekejap. Adakah anda tahu di mana wajah yang paling pucat lesi setiap kali bunyi tembakan kedengaran di Timur Tengah ketika ini? Ia bukan di Tehran maupun di Seoul, ia adalah di Zhongnanhai, Beijing. Ironinya, apabila pengebom Amerika terbang di ruang udara Iran, pihak yang paling kuat menjerit ketakutan bukannya kerajaan Iran tetapi penasihat-penasihat Xi Jinping. Mengapa begitu? Bagi China, Iran bukan sekadar rakan sekutu. Iran adalah empat yang tidak kelihatan yang menyokong ekonomi China. Hari ini di saluran Malaysia yang indah, saya akan mendedahkan satu persatu apakah empat tiang tersebut dan apa yang akan berlaku kepada ekonomi China apabila tiang-tiang ini patah berdasarkan fakta dan angka yang nyata. Jika anda menonton sehingga tamat, anda akan faham sepenuhnya bahawa krisis Iran sekarang bukan sekedar konflik Timur Tengah yang biasa, tetapi merupakan medan perang utama dalam perang hegemoni antara AS dan China. Mari kita mulakan. Pertama sekali, mari kita bicara tentang perkara yang paling asas tenaga. China adalah pengimport minyak mentah terbesar di dunia. Mereka mengimport sebanyak 10.7 juta tong sehari melalui jalan laut. Dari mana datangnya 13.4% daripada jumlah itu, ya tepat sekali dari Iran. Mari kita lihat angka spesifiknya. Menurut data terbaru tahun 2025 dari firma analisis komoditi Kepler China, mengimport purata 1.38 juta tong minyak mentah Iran setiap hari. Fakta yang mengejutkan ialah China secara sendirian membeli lebih daripada 80% minyak mentah yang diekspor oleh Iran melalui jalan laut. Namun apa yang lebih menarik adalah harganya. Disebabkan sekatan antarabangsa Iran tidak mempunyai tempat untuk menjual minyak mereka. Oleh itu, mereka terpaksa menjualnya lebih murah daripada harga pasaran. Buat masa ini, minyak mentah Iran didagangkan pada harga diskaun 8 hingga 10 dolar tong berbanding minyak Brent. Adakah 8 hingga 10 dolar itu nampak kecil bagi anda? Mari kita kira. Dengan 1.8 juta tong sehari dan diskaun 8 hingga 10 dolar, China menjimatkan antara 11 juta hingga 3.8 juta dolar setiap hari. Jika dikira setahun, ia berjumlah kira-kira 4 billion hingga 5 billion dolar bersamaan dengan 5.3 trillion hingga 6.6 trillion won, satu penjimatan kos yang amat besar. Struktur ini mengalir terus ke dalam daya saing kos pembuatan China setiap tahun. Terutamanya penapis minyak bebas berskala kecil dan sederhana yang tertumpu di wilayah Shandong yang dikenali sebagai teapot refineries adalah penerima manfaat utama. Penapis minyak ini merangkumi 1/5 daripada kapasiti penapisan keseluruhan China dan mereka telah hidup subur hasil daripada minyak Iran yang didiskaun ini. Laluan impaknya adalah seperti ini: minyak mentah murah Iran, kos penapisan rendah untuk teapot refineries, bekalan bahan api murah ke pasaran, pengurangan kos tenaga kilang pembuatan China, penurunan harga barangan siap mengekalkan daya saing harga ekspor. Ini bukan sekadar hubungan langsung tetapi kesan rantaian merentasi seluruh rantaian bekalan. Bagi China, Iran bukan sekadar rakan biasa. Ia adalah stesen minyak rahsia yang membekalkan minyak 8 hingga 10 dolar lebih murah daripada harga pasaran antarabangsa berjumlah 4 hingga 5 billion dolar setahun. Namun ada sesuatu yang mesti kita teliti di sini. Bagaimanakah transaksi ini boleh berlaku sehingga kini? Bagaimanakah mereka mengelakkan jaringan sekatan AS-RAC? Caranya sangat mudah. Kapal tangki minyak yang berlepas dari Iran akan berhenti di perairan Malaysia atau Indonesia. Di sana mereka melakukan pencucian asal-usul origin laundering. Di atas kertas minyak itu bertukar menjadi produk Malaysia atau Indonesia sebelum memasuki pelabuhan China. Malah data custom China tidak merekodkan satu pun import minyak mentah Iran sejak Julai 2022. Secara rasminya China telah menjadi negara yang tidak pernah mengimport minyak Iran. Tetapi sekarang Trump cuba mengubah keseluruhan permainan ini. Pada Januari 2026, Trump mengisytiharkan akan mengenakan tarif 25% ke atas mana-mana negara yang berurusan dengan Iran. Beliau mula memasukkan penapis minyak China yang membeli minyak Iran ke dalam senarai sekatan dan 3 teapot refineries telah pun terjajas teruk. Stesen minyak rahsia ini kini berdepan risiko ditutup. Namun tunggu sekejap, isu tenaga bukan segala-galanya. Kepentingan Iran kepada China adalah jauh lebih mendalam. Mari kita lihat peta. Inisiatif Jalur dan Jalan Belt and Road Initiative BRI China, ia adalah laluan sutera abad ke-21 yang telah diusahakan oleh Xi Jinping selama lebih 1 tahun sejak 2013. Cita-citanya adalah untuk membina rangkaian infrastruktur gergasi yang menghubungkan Asia, Afrika dan Eropah dengan modal dan teknologi China, seterusnya menyusun semula tertib dunia yang berpusat pada AS kepada berpusat pada China. Tahukah anda di mana kedudukan Iran dalam gambaran besar ini? Iran adalah pinggang bagi jalur dan jalan. Jika anda melihat peta, ia sangat jelas.
Laluan sutera darat dari China melalui Kazakhstan dan Turkmenistan mesti melalui Iran untuk bersambung ke Eropah. Pelabuhan Chabahar di Iran sangat penting kerana ia berfungsi sebagai pintu masuk perdagangan pedalaman Eurasia yang menghubungkan Afghanistan, Asia Tengah dan Rusia. Pada Mac 2027, China dan Iran menandatangani perjanjian bersejarah Perjanjian Rakan Strategic Comprehensive 25 to Heaven. Kandungannya sangat mengejutkan. China berjanji untuk melabur sebanyak $400 billion dalam tempoh 25 tahun akan datang untuk membangunkan minyak dan gas. Iran pelabuhan jalan raya kereta api loji jana kuasa solar infrastruktur kenderaan elektrik dan rangkaian komunikasi 5G. Nilainya melebihi 513 triliun won. Sebagai balasan, Iran bersetuju untuk membekalkan minyak dan gas secara stabil kepada China pada harga diskaun selama 25 tahun. Sudah tentu $400 billion itu tidak dilaksanakan sepenuhnya dalam realiti disebabkan sekatan antarabangsa dan ketidakstabilan ekonomi dalaman Iran. Pelaksanaan pelaburan sebenar agak perlahan. Namun apa yang dimaksudkan oleh perjanjian ini bukan sekedar isu wang. Inti petinya adalah kehendak geopolitik China yang mengisytiharkan Iran sebagai rakan rasmi strategi jalur dan jalan. Apa yang berlaku jika Iran jatuh ke dalam huru-hara pinggang ini akan patah. Berbilion dolar pelaburan China di Pelabuhan Gwadar, Pakistan, $62 billion dalam koridor ekonomi China-Pakistan, CPEC dan rangkaian pipe yang menghubungkan Kazakhstan serta Turkmenistan, semuanya dihubungkan melalui pinggang yang dipanggil Iran ini. Sebaik sahaja Iran menjadi tidak stabil atau bertukar kepada kerajaan pro-AS, semua pelaburan ini akan menjadi landasan kereta api yang terputus. Lihat peta. Jika pinggang Iran ini patah jalur dan jalan China akan berubah menjadi timbunan besi buruk yang besar. Dasar menghala ke barat China akan mundur 20 tahun. Dan isu geopolitik tidak berakhir di sini. Jika Iran menjadi lemah, ke mana AS akan mengalihkan kekuatan tenteranya? Soalan inilah yang membawa kita kepada tiang ketiga. Ini adalah cerita yang paling membimbangkan bagi China. Sehingga kini di manakah kekuatan tentera AS tertumpu di Timur Tengah, Iraq, Syria, Afghanistan dan Iran. AS telah mengikat sebahagian besar kekuatan tentera dan diplomatiknya di rantau ini selama berpuluh-puluh tahun. Berkat perkara itu, siapakah yang dapat menarik nafas lega China? Sementara mata dan kaki AS terikat di Timur Tengah, China telah membina pulau buatan di Laut China Selatan, meningkatkan latihan tentera di sekitar Taiwan dan meluaskan pengaruh di rantau Indo-Pasifik. Iran tanpa disedarinya telah memainkan peranan sebagai perisai strategik yang mengalihkan perhatian AS demi kepentingan China. Namun sekarang perisai itu sedang pecah. Jika Iran menjadi lemah akibat serangan AS atau jika rejimnya bertukar kepada pro-AS, apakah yang akan berlaku? AS akan mempunyai alasan untuk keluar dari Timur Tengah. Kemana kekuatan tentera yang besar itu akan dihalakan? Ke Laut China Selatan, ke Selat Taiwan. Malah pakar strategi AS telah lama mengisytiharkan strategi keluar dari Timur Tengah fokus ke Asia. Dari Asia pivot Obama strategi Indo-Pasifik, Trump penggal pertama sehinggalah pelancaran Pakatan AUKUS oleh Biden arahnya adalah konsisten. Sudah tentu Trump penggal kedua mempunyai aspek kompleks dalam penglibatan semula di Timur Tengah untuk menekan Iran. Namun arah aliran utama untuk menyelesaikan isu Timur Tengah lebih awal dan memindahkan pusat graviti strategi ke Asia tidak berubah. Dalam dunia di mana Iran lemah, realiti yang dihadapi China adalah seperti ini. Timur Tengah tidak lagi menjadi penghalang bagi AS lekas-lekan. Kumpulan penggempur kapal pengangkut pesawat AS akan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada Laut China Selatan dan Taiwan. Iran adalah perisai strategik yang menerima pukulan beri salek bagi pihak China. Apabila perisai itu pecah, mata pedang akan terus menghala ke Beijing. Namun terdapat tiang keempat yang lebih mendalam, lebih jangka panjang dan mungkin paling maut berbanding isu keselamatan ini. Ini adalah kemuncak kualiti krip hari ini. Mari kita bicara tentang tahap tertinggi hegemoni mata wang. Pada tahun 1974, AS membuat perjanjian sulit dengan Arab Saudi. Kami akan melindungi dinasti Anda asalkan perdagangan minyak di seluruh dunia mesti dilakukan hanya dalam dolar. Inilah lahirnya sistem petrodollar. Apakah hasil daripada perjanjian ini? Semua negara di dunia memerlukan dolar untuk membeli tenaga. Satu struktur telah dicipta di mana permintaan terhadap dolar dijamin selama-lamanya. Inilah sebabnya mengapa dolar tidak akan runtuh walaupun AS mencetak wang sesuka hati. China sudah lama menyadari bahawa sistem petrodollar ini adalah belenggu terbesar mereka. Selagi mereka tidak dapat keluar daripada rangkaian pembayaran dolar, ekonomi mereka boleh lumpuh dengan satu sekatan kewangan dari AS.
Selepas melihat Rusia disingkirkan daripada SWIFT berikutan perang Ukraine, rasa krisis China telah memuncak. Oleh itu, strategi yang dipilih oleh China adalah petro-yuan. Rancangan bersita-sita tinggi untuk berdagang minyak menggunakan yuan dan bukannya dolar. Dan tahukah anda siapa rakan kongsi utama dalam rancangan ini? Iran. Selepas revolusi Islam Iran yang disingkirkan secara paksa daripada rangkaian pembayaran dolar berpusat AS Selatan, melihat pembayaran minyak dalam yuan sebagai isu kelangsungan hidup. Bagi China, mereka mendapat rakan kongsi yang sempurna untuk eksperimen de-dolarisasi. Malah pada tahun 2008, China melankarkan pasaran niaga hadapan minyak mentah berdenominasi yuan di Bursa Tenaga Antarabangsa Shanghai INEC. Ia berkembang pesat sehingga merangkumi 15% hingga 16% daripada perdagangan niaga hadapan minyak mentah global. Perdagangan dengan Iran adalah asas utama sistem ini. Namun di sini sejarah mengulangi korak yang mengerikan. Lihat nasib negara-negara yang menentang sistem petrodollar. Saddam Hussein dari Iraq diceroboh selepas mengisytiharkan akan menukar pembayaran minyak dari dolar kepada euro. Gaddafi dari Libya melihat rejimnya tumbang selepas memperjuangkan pengenalan dinar emas untuk penyatuan Afrika. Dan sekarang giliran Iran. Jika rejim Iran bertukar dan kerajaan baru yang pro-AS mengambil alih minyak Iran akan dibayar semula dalam dolar, salah satu kubu kuat petro-yuan akan lenyap. Infrastruktur de-dollarisasi yang dibina China selama bertahun-tahun akan goyah. Di sini saya perlu memberikan satu perspektif yang seimbang. Walaupun impian petro-yuan itu kuat, head reality-nya juga jelas. Buat masa ini, bahagian yuan dalam rizab pertukaran asing antarabangsa hanya sekitar 3% tidak setanding dengan dolar yang memegang kira-kira 60%. Yuan sukar mendapat kepercayaan pelabur swasta global kerana pasaran modalnya tidak dibuka sepenuhnya dan kadar pertukarannya diuruskan oleh kerajaan China. Adakah petro-yuan itu hanya ilusi? Pakar berpendapat sebaliknya. Walaupun ia tidak dapat menggantikan dolar dalam masa terdekat, arah alannya adalah jelas. Mula pada tahun 2023, China berjaya buat kali pertama membayar 65,000 tan LNG dari UAE menggunakan yuan. Ia adalah langkah pertama yang simbolik tetapi praktikal. Perkara penting di sini ialah Iran adalah pangkalan utama eksperimen ini. Jika Iran tumbang China, kehilangan rakan kongsi petro-yuan yang paling stabil. Mengambil kira strategi jangka panjang ini adalah permainan 20 hingga 30 tahun, kerugian ini mungkin dirasai jauh lebih besar daripada angka semasa. Rancangan bercita-cita tinggi petro-yuan China untuk meruntuhkan tembok dolar mungkin masih di peringkat impian, tetapi kejatuhan Iran akan merampas salah satu batu loncatan paling penting menuju impian tersebut. Trump mengetahui semua ini. Malah lebih tepat lagi, beliau mensasarkan semua ini. Mari kita ringkaskan semula 4 tiang yang telah kita lihat. Jerjerat tenaga jika Iran lemah, bekalan minyak diskaun bernilai 4 hingga 5 bilion dolar setahun akan terputus. Daya saing harga pembuatan China akan goyah di seluruh rantaian bekalan. Pinggang jalur jalan jika Iran tidak stabil, keseluruhan dasar menghala ke barat China akan lumpuh. Visi geopolitik China untuk menjadikan Iran rakan strategik akan hancur. Perisai strategik jika Iran tumbang, kekuatan tentera AS akan dihalangkan terus ke Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Era di mana Timur Tengah menghalang langkah AS akan berakhir. Impian petro-yuan, walaupun masih di peringkat awal, Iran adalah pangkalan utama dalam strategi de-dollarisasi. Kehilangan pangkalan itu adalah gangguan kepada strategi jangka panjang 20 hingga 30 tahun. Trump bukan sekadar mahu menghalang nuklear Iran. Beliau cuba menggoncang 4 tiang China secara serentak. Menggoncang Venezuela terlebih dahulu untuk menyekat satu talian minyak diskaun China, kemudian menekan Iran untuk menjerut yang selebihnya bukanlah satu kebetulan tetapi operasi yang sistematik. Sudah tentu China tidak akan berdiam diri. Mereka menggantikannya sebahagian dengan minyak Rusia, menjadikan laluan pencucian asal-usul minyak Iran lebih canggih dan meningkatkan simpanan strategik secara besar-besaran. Kita tidak seharusnya memandang rendah keupayaan tindak balas China. Namun intipatinya adalah ini. Apabila Venezuela goyah dan Iran juga goyah secara serentak, China menghadapi cabaran struktur dalam strategi daya saing pembuatan berasaskan minyak murah. Tindak balas jangka pendek mungkin dilakukan, tetapi dalam jangka panjang sukar untuk menghalang kenaikan struktur kos. Perang yang berlaku di Timur Tengah sekarang pada permukaannya adalah mengenai nuklear Iran. Namun di sebaliknya, satu permainan yang jauh lebih besar sedang berlangsung mensasarkan kelangsungan ekonomi China.
Jadi senario apakah yang harus kita perhatikan sekarang? Senario 1, jika Iran menyertai rundingan melepaskan nuklear dan beralih ke arah pro-barat. Dalam kes ini, China menghadapi situasi terburuk di mana 4 tiang goncang serentak. China terpaksa mempercepatkan kepelbagaian bekalan tenaga dan menyemak semula strategi jalur jalan secara menyeluruh. Kos pembuatan China akan menerima tekanan kenaikan dalam jangka pendek. Senario 2, jika Iran bertahan dan ketegangan Timur Tengah berlarutan, ketidakstabilan harga minyak akan berterusan dan risiko Selat Hormuz akan kekal. China akan perlahan-lahan memasuki era minyak kos tinggi dan daya saing pembuatan akan merosot secara beransur-ansur. Walau apapun senario yang berlaku, satu fakta yang jelas ialah bagi China krisis Iran bukan sekadar isu diplomatik biasa. Ia adalah cabaran eksistensial yang melibatkan keselamatan tenaga, strategi geopolitik, keselamatan tentera, dan hegemoni mata wang. Jika kandungan hari ini bermanfaat, sila tekan butang langgan, subscribe, dan suka like. Dalam video seterusnya, saya akan menganalisis bagaimana China akan bertindak balas terhadap krisis Iran dan bagaimana tindak balas itu akan memberi kesan kepada ekonomi kita. Terutamanya, saya akan mengkaji secara mendalam impak senario sekatan Selat Hormuz terhadap syarikat ekspor. Ini adalah Malaysia yang indah. Terima kasih. Adakah anda mahu saya menyesuaikan nada bahasa Malaysia ini menjadi lebih santai atau lebih formal untuk kumpulan sasaran penonton anda?